Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Selamat datang ke channel Ustaz Taqiyuddin. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tajuk akidah, bidang akidah tahun 2 semester 3 College Vocational. Anak-anak yang dikasihi sekalian, untuk tajuk akidah pada kali ini kita akan mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Merumus kefahaman tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak yang dimuliakan Allah, marilah sebelum kita meneruskan pelajaran kita, sama-sama kita mendatangkan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudahkan urusan kita dalam pelajaran dan diberikan kefahaman. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan memperkenankan doa kita dan dipermudahkan urusan pelajaran kita pada kali ini. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, kita terus kepada objektif pembelajaran, standard pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, menyatakan pengertian ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, menjelaskan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, menjelaskan prinsip akidah syiah yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat, menjelaskan kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir, beriltizam dan istiqamah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita terus satu persatu standard pembelajaran untuk bidang akidah pada kali ini. Baik, yang pertama, menyatakan pengertian ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Kumpulan yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara bid'ah. Nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah digelar ahli sunnah, ahli jamaah, as-salafus salih dan juga ahli hadis. Baik, kemudian sebelum kita pergi kepada standard yang kedua, kita ceritakan dahulu kemunculan nama ahli sunnah wal jamaah. Kemunculan kumpulan ahli sunnah wal jamaah dan juga nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Kenapa diberi nama ahli sunnah wal jamaah? Muncul setelah berlaku fitnah dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Istilah ini digunakan bagi membezakannya daripada golongan sepihan yang telah lahir seperti Syiah, Khawarij dan juga Mu'tazilah.
Nama Ahli Sunnah wal Jamaah dimasyhurkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ia adalah gabungan perkataan ahli As-Sunnah dan Al-Jamaah. Dinamakan Ahli Sunnah kerana mereka menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Al-Jamaah kerana mereka berkumpul atas kebenaran, bersatu berjihad melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, menghidupkan sunnah, menentang perkara-perkara bid'ah. Baik, itu sejarah ringkas berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian kita terangkan pula prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah supaya anak-anak kenal pasti apa prinsip kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Berpegang dengan prinsip As-Salafus Saleh. Jika terdapat perselisihan pandangan, mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Dan yang kelima, mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sahih. Ini 5 prinsip. Jadi anak-anak kena ingat kelima-lima prinsip ini. Kalau soalan keluar, terangkan atau jelaskan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka inilah jawapan dia. 1A sampai E, 5 jawapan ini. Baik, kita berpindah kepada standard yang ketiga, menjelaskan prinsip akidah Syiah. Baik, sebentar tadi kita telah pun menjelaskan prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kita nak terangkan juga prinsip akidah Syiah supaya kita dapat mengenal pasti akidah yang tidak benar yang dibawa oleh Syiah, supaya dapat kita mengelak daripada tergelincir kepada akidah Syiah. Baik, sebelum kita melihat kepada prinsip akidah Syiah ini, baiklah dahulu kita melihat pengenalan kepada Syiah itu sendiri. Syiah ialah golongan yang bercita-cita untuk menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah Rasulullah. Mereka berpendapat bahawa Sayyidina Ali sahajalah yang layak dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Mereka berpendapat bahawa Rasulullah SAW telah menamakan Sayyidina Ali sebagai pengganti baginda secara simbolik. Baik, pembahagian Syiah terpecah kepada 3 bahagian. A. Syiah Imamiyah. Pertama, Syiah Imamiyah. Yang kedua, Syiah Zaidiyah. Dan yang ketiga, Syiah Batiniyah. Baik, kita tengok pada prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Syiah mendakwa Rasulullah SAW telah mewasiat dan mengumumkan pelantikan Sayyidina Ali sebagai pengganti baginda selepas kewafatannya. Yang kedua, imam adalah maksum. Ini dia punya prinsip dia. Syiah mendakwa imam bersifat maksum, terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar, mula dari kanak-kanak hingga meninggal dunia. Maka akidah Syiah ini meletakkan imam mereka satu darjat ataupun satu level dengan para rasul. Ya, kerana i'tiqad kita Ahli Sunnah wal Jamaah hanya para rasul saja, para nabi dan rasul saja yang bersifat maksum. Akan tetapi Syiah meletakkan imam-imam mereka, kalau Syiah Imamiyah, imam 12 mereka pada tingkatan apa itu yang kita sebut sebagai maksum, terpelihara daripada dosa. Yang ketiga, ilmu Allah berubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Syiah mendakwa ilmu Allah akan berubah dan bersesuaian dengan fenomena baru. Yang keempat, berpura-pura yang disebut sebagai taqiyah, menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta, menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Jadi yang keempat ni, mereka yang berpegang kepada akidah Syiah, bila mereka berada dalam kalangan Ahli Sunnah, mereka tidak menzahirkan prinsip ataupun akidah mereka sebagai Syiah. Baik, ada 7. Yang kelima, penyanjungan keterlaluan kepada Sayyidina Ali.
Syiah menyanjung Sayyidina Ali sehingga disama tarafkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang meletakkan kedudukan yang lebih tinggi daripadanya. Golongan Syiah meletakkan Sayyidina Ali sama taraf dengan Rasulullah. Ada golongan yang meletakkan Sayyidina Ali lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, mengkafirkan sahabat. Sayyidina Abu Bakar yang menerima jawatan khalifah itu dilaknat oleh Allah. Ini mengkafirkan sahabat. Syiah mengkafirkan sahabat yang tiga selain daripada Sayyidina Ali tadi, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, serta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Karena keterkaitan mereka itu dengan sahabat Sayyiduna Abu Bakar dan juga Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dan dikafirkan serta dilaknat, ya. Mereka melaknat sahabat-sahabat tadi dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kan dimasukkan dalam kunut mereka, melaknat sahabat-sahabat tadi. Yang ketujuh, menghalalkan nikah mut'ah, menghalalkan pernikahan secara kontrak. Baik, ini 7 prinsip akidah Syiah yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, kita berpindah kepada yang keempat. Standard yang keempat menjelaskan kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, pertama, dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Ini kerana akidah mereka berdasarkan kepada sumber yang sahih, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, asas kepada penerimaan satu amalan, kerana amalan seseorang hanya diterima jika bersandarkan kepada akidah yang betul. Hidup diredai Allah kerana berada di jalan yang benar atau jalan yang lurus. Baik, kepentingan ini kalau anak-anak perhatikan, kalau soalan yang berkehendak kepada isi dan huraian, soalan terangkan kepentingan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi anak-anak jawab macam inilah. Asas kepada penerimaan satu amalan, kerana amalan seorang hanya diterima jika bersandarkan akidah yang betul. Jadi isinya asas kepada penerimaan satu amalan, kerana sampai ke akhir ini sebagai huraian. Kalau anak-anak jawab asas kepada penerimaan satu amalan, dia terima betul hanya isi saja. Jadi kalau markah itu 4, dia nak 2 kepentingan. Jadi anak-anak hanya jawab asas kepada penerimaan satu amalan 1. 2, hidup diridai Allah, anak dapat 2/4. Kalau disambung kepada kerana ni, maka anak dapat 4/4. Itu soalan terangkan yang memerlukan kepada isi dan huraian. Baik. Kemudian yang terakhir, standard pembelajaran yang kelima, beriltizam dan istiqamah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, menjauhi golongan yang mengamalkan ajaran sesat. Kena benar-benar iltizam dan istiqamah menjauhi segala bentuk ajaran sesat. Ya, baik yang kita bicarakan dalam kurikulum kita, iaitu menceritakan tentang akidah Syiah, juga akidah-akidah ataupun kepercayaan yang lain, kepercayaan karut yang lain, serta ajaran-ajaran sesat yang lain. Mendampingi guru yang muktabar serta mempelajari ilmu akidah daripada guru yang diiktiraf keilmuannya. Dan yang ketiga, sentiasa memohon doa agar Allah sentiasa memberi petunjuk di saat berlaku kecelaruan akidah. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah, kita berada di akhir zaman. Macam-macam aliran ajaran yang datang kepada kita silih berganti. Kalau sebelum ini ajaran Ayah Pin, ya, Nabi Melayu, ya, macam-macam. Maka kalaulah sekiranya kita tidak memahami i'tiqad akidah yang sebenar, boleh jadi kita terjebak atau tergelincir dengan ajaran-ajaran yang baharu, wal iyadu billah. Jadi sebab itu kita kena pelajari dan benar-benar faham, serta kita benar-benar tanam dalam diri i'tiqad, ya, akan akidah yang benar, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, yang pertama yang kita nak kena betul-betul kita sebutkan faham, iaitu prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kita kena benar-benar faham hadam prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian
Juga kita perlu tahu akan akidah-akidah ataupun ajaran-ajaran yang sesat supaya dapat kita mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan ajaran-ajaran sesat yang lain, ya, ajaran agama, i'tiqad atau akidah Syiah dan sebagainya yang lain, ajaran-ajaran sesat yang lain. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian untuk tajuk yang kelima kita pada pertemuan kali ini, iaitu berkaitan dengan bidang akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, menetapkan kita dalam iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang dipanjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah, ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami, ala dinika, atas agamamu yang benar, wa ala ta'atika, dan ketaatan terhadap segala perintah yang engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beriktiqad, berakidah dengan akidah yang benar, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi sekadar itu untuk pertemuan kita, pembelajaran kita pada kali ini bidang akidah. Mudah-mudahan diberikan kefahaman dan dapat kita menerapkan nilai akidah ini, i'tiqad ini dalam kehidupan seharian kita hingga kita kembali kepada Allah. Untuk akhirnya, untuk penangguhan sesi kali ini, marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri yang akan datang. Sekarang itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.